Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Norisah Abdullah, kemudian Baker Roza, ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita nak sambung pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana kita telah tiba pada riwayat yang ke-344. Daripada sekian, kita dah masuk pada siri 251, bermula daripada awal tahun hari itu bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin, dan kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang abwabud da'awat, doa-doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk bab ma jaa ma yaqulu idza kharaja min baitih, bab pada hadis yang telah datang apa yang patut dibaca apabila keluar daripada rumah. Dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Bagus kita pada waktu itu tampal untuk mengingatkan. Saat kita keluar rumah sehari beberapa kali, maka kadang-kadang kita lupa nak membaca doa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3444, baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa membaca, yakni idza kharaja min baitih, apabila dia nak keluar daripada rumahnya dia membaca. Apakah doa keluar rumah? Maka ini yang pertama, sama-sama kita baca. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mudah, doa yang pendek. Ataupun kalaulah kita tidak hafal bahasa Arabnya, kita boleh baca bahasa Melayu. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, kepada Allah aku berserah. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah yang Maha Agung. Apakah kelebihan bila kita keluar daripada rumah kita baca doa ini? Sabda Nabi SAW, yuqalulah, akan dikatakan kepada orang yang membaca doa ini sewaktu keluar rumah, kufita, kamu akan dicukupkan daripada segala perkara yang tidak baik. Wa wukita, dan kamu akan dipelihara daripada segala perkara yang tidak baik, daripada kejahatan syaitan, kejahatan musuh. Dan yang ketiga kelebihan dia, watanaha anhu syaitan, syaitan akan menjauhkan diri daripada rumah ini. Maka inilah kelebihan membaca doa keluar rumah, mendapat kecukupan, pemeliharaan dan jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Bab yang lain berkenaan tentang doa keluar rumah juga, doa keluar rumah yang lain, riwayat 3445. Teruskan. Daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja, apabila baginda keluar daripada rumah baginda, qal, maka Nabi membaca doa sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an-nazilla. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu
daripada an-nazillah. An-nazillah zillah. Apakah maksud zillah dengan zai? Lihat kepada sinhara baris yang kedua, as-sayyi'atu bila qasdin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tergelincir melakukan dosa tanpa sengaja, tanpa niat. Maka itu pun kita tak nak buat dosa tanpa sedar, tanpa sengaja. Au nadilla, baca. Kami berlindung kepadamu daripada kami menjadi sesat. Au nuzlima. Au nazlima. Kami berlindung kepadamu daripada kami berlaku zalim, menganiaya orang lain. Au nuzlama. Ataupun orang lain yang menganiaya kami, kami berlindung daripada itu. Au najhala. Dan kami berlindung daripada kami melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Au yujhala alayya. Ataupun ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada perbuatan jahil, perbuatan tak elok dilakukan ke atas kami. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang seterusnya berkenaan tentang doa yang penting. Doa ketika mana nak masuk ke tempat membeli belah, shopping center, ataupun nak masuk ke mall, nak masuk ke pasar, ataupun nak masuk dalam aplikasi Shopee, Lazada, semua tu, maka sunnah untuk baca doa ini. Doa ketika mana masuk pasar dan tempat membeli belah. Terus aku telah tiba di Mekah, kata Muhammad bin Wasi'. Falaqiyani, maka telah bertemu denganku saudaraku Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Fahaddathani, maka beliau telah menceritakan kepadaku hadis daripada ayahnya, daripada atuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk ke tempat membeli belah. Faqal, lalu dia membaca doa, sama-sama kita ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka siapa yang baca doa masuk pasar, pendek je, tak sampai 10 saat, maka apakah kelebihan dia? Kelebihan dia sangat besar. Kenapa kelebihan dia besar? Sebab orang lupa nak buat. Masuk je pasar, walaupun sekadar nak window shopping, dia dah lupa dah nak baca doa. Maka sebab itu kelebihan dia besar. Kalaulah ingat, apakah kelebihan dia? Sabda Nabi, kataballahu lahu, Allah akan tuliskan untuknya pahala alfi hasanah, 1,000,000 pahala. Wa ma'a anhu, dimaafkan daripadanya alfi sayyi'ah, 1,000,000 keburukan dan dosa. Dan yang ketiga, wa rafa'alahu, dan ditinggikan untuknya darjat alfi darajah, 1,000,000 darjat, 1,000,000 kedudukan. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan telah meriwayatkannya Amr bin Dinar, Qahraman, keluarga Zubair, daripada Salim bin Abdullah. Hadis ini dengan riwayat yang lebih kurang sama. 3447, masih lagi doa yang sama. Terus kuat sikit suara tu. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, man qala fi suq, barang siapa membaca doa ketika mana masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apakah kelebihan dia? Sama macam hadis sebelum ini. Kataballahu lahu, Allah akan tuliskan untuknya 1,000,000 pahala.
diampunkan daripadanya sejuta keburukan dan dosa. Cuma di sini ada penambahan, bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membina untuknya rumah, istana di dalam syurga. Moga Allah jadikan kita daripada kalangan itu. Allahumma ja'alna minhum. Bab yang ke-37, bab ma ja'a, bab pada hadis yang telah datang, apa yang patut seorang hamba katakan ketika mana sakit. Waktu sakit, apakah doa yang patut dia baca? 3448 terus. Maka aku telah bersaksi, kata perawi Al-Aghar Abu Muslim, ke atas Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahawa mereka berdua pernah bersama Nabi SAW, dan mereka pada waktu itu menyaksikan yang Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang membaca doa berikut. Dia ada 5 perkataan, 5 jumlah, dan dia baca ini di hujung hadis tu kita boleh nampak, man qalaha fi maradih, barang siapa baca 5 doa ini, zikir ini waktu dia sakit, thumma mata, dan kemudian dia meninggal dunia, lam tat'amhu an-nar, api neraka tidak akan menyentuhnya. Apakah dia? Jom sama-sama kita baca, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ini yang pertama. Yang kedua baris bawah dia, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga baris hujung, baris yang hujung, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat baris bawahnya, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Dan yang kelima, la ilaha illallah wala haula wala quwwah illa billah. Maka 5 zikir ni kalaulah dibaca waktu dia sakit, sabda Nabi, kalaulah dia meninggal dunia, api neraka tidak akan menyentuhnya. Amalan yang mudah yang patut kita amalkan. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut, setiap kali dibaca la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan membenarkan kata-katanya. Dan begitu juga zikir-zikir berikut, apabila dibaca, Allah membenarkan kata-katanya. Baca bahasa Arab dia daripada man qala la ilallah sampai habis. Allah jawab setiap zikirnya tersebut. Terus, liyal mulku, milikku segala kerajaan dan milikku segala pujian. Terus, maka 5 zikir ni semuanya bermula daripada la ilaha illallah. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, man qalaha fi maradih, barang siapa mengucapkannya waktu dia sedang sakit, thumma mata, meninggal dunia disebabkan sakit tersebut, lam tat'amhu an-nar, api neraka tidak akan membakar dan memakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus, bab yang ke-38, bab maja'a, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang, ma yakul, apa yang patut dibaca, iza ra'a mubtala, apabila melihat seseorang yang sedang diuji, apapun ujian, al-iyadzubillah, kemalangan ataupun pergaduhan ataupun apapun, bila kita nampak orang yang kena uji, kalaulah kita baca doa ini, sabda Nabi, insya-Allah ujian itu tidak akan menimpa kita, ujian itu tidak akan sampai kepada kita. Maka sebab itu penting kita baca, terutamanya nampak aksiden, terus baca. Nampak orang pada waktu itu
bertengkar, bergaduh, terus baca. Maka apabila diuji, insya-Allah bila kita baca doa ini sabda Nabi, ujian itu tidak akan menimpa kita. Terus 3449 daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, man ra'a, barang siapa melihat, sahiba bala, seseorang yang sedang diuji. Dia nampak orang diuji, maka sabda Nabi faqal, lalu dia membaca. Tapi janganlah kita baca depan muka dia, terasa dia. Kita baca dalam hati ataupun ketika mana dia tak dengar dan nampak. Maka apakah doa yang patut kita baca bila nampak orang kena uji? Maka doanya adalah sama-sama Alhamdulillah. Termasuklah sinhara kita nampak, termasuklah antara ujian apabila seseorang itu melakukan maksiat dan dosa. Seseorang itu ketika mana sakit ataupun ujian-ujian yang lain. Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Apakah terjemahnya? Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan daku kesejahteraan dan afiah. Wa faddalani, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan daku berbanding kebanyakan daripada makhluk, tafdila, dengan kelebihan yang banyak, kelebihan yang pelbagai. Maka sabda Nabi, barang siapa yang baca doa ini bila dia nampak orang kena uji, illa unfiya, maka pada waktu itu dia akan diberikan kesejahteraan min zalikal bala, daripada ujian dan musibah tersebut, kainam makan ma'ash, berterusan selama mana dihidup, ujian itu tak akan menimpa kepadanya. Maka penting doa ini. Terus Terus yani yaqulu fi nafsi. Doa ni Nabi sarankan pada perawi sarankan untuk baca di dalam hati. Wala yusmi'u sahibal bala, dan janganlah pada waktu itu memperdengarkan dengan suara yang kuat kepada orang yang sedang diuji. Kalau dia faham doa ni, terasa dia. Maka sebab itu kata perawi, baca doa ini dalam hati, jangan diperdengarkan kepada orang yang sedang diuji, takut dia terasa kecewa dan sebagainya. Terus 3450. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a mubtala. Alan-alan, terima kasih banyak-banyak syedus, jazakumullah khairan. Maka barang siapa melihat seseorang yang kena uji, apapun ujian, sakit, kemalangan, ataupun dia diuji dengan melakukan maksiat dan dosa yang tak sepatutnya dilakukan, apatah lagi secara terbuka, maka itu pun boleh. Dan barang siapa yang nampak orang kena uji, dalam hadis tadi kita baca, maka hendaklah dia baca dalam hati. Nak baca apa? Alhamdulillahilladzi, sama-sama, afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Apakah kelebihan membaca doa ini? Lam yusibuhu zalikal bala, musibah itu tidak akan kena padanya, tidak akan tertimpa padanya. Terus hadza hadisun. Terus bab yang ke-39. Sekejap, nak kena ambil wuduk sekejap. Allahumma salli ala
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita sambung semula. Kita dah mula masuk pada doa bila selesai majlis. Bab yang ke-39, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma yakul, bab pada hadis apa yang patut dibaca idza qama min majlisih, bila nak bangun daripada sesuatu majlis. Bila dah habis majlis, kita duduk berkumpul, berjumpa dengan orang, walaupun majlis tak formal, maka ada tuntutan daripada Nabi untuk membaca satu doa yang kita biasa dengar. Terima kasih banyak-banyak Syedos, jazakumullah khairah. Okey, riwayat 3451. Jom kita dengar hadis ini terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa, barang siapa yang duduk, fi majlis, di sesuatu majlis, sesuatu perhimpunan bersama dengan orang lain, fakathura fihi laghatuh, dan telah banyak pada majlis itu gurau senda dan juga perkataan sia-sia." Al-laghat bahasa asalnya bermaksud bising. Al-laghat bahasa asalnya adalah bising. Maksudnya pada waktu itu dia mula bercakap tentang perkara-perkara yang sia-sia, gurau senda yang tak sepatutnya. Maka Nabi SAW bersabda, faqala, lalu dia membaca sebelum dia bangun meninggalkan majlis tersebut. Apa yang dia baca? Doa yang kita biasa dengar bila ustaz-ustaz penceramah, bila kita selesai majlis. Apakah doa dia? Subhanakallahumma, sama-sama semua ikut, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka barang siapa yang baca doa ini, sabda Nabi, illa ghufiralah, kecuali akan diampunkan dosanya, maka nafi majlisihi dzalika, selama mana dia telah berada dalam majlis tersebut. Kecuali lah kalau dia ada pergi mengumpat kutuk orang, itu dia kena selesaikan dengan makhluk tu. Tapi selain daripada itu, perkataan yang sia-sia ataupun pada waktu itu perkataan yang tak elok, yang tak ada kaitan dengan manusia, maka pada waktu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hadis tu tak ada ke dalam kitab kamu? Terus 3452. Ani bin Umar, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, kana tu'addu, adalah dikirakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil majlisil wahid, pada satu majlis, pada satu tempat yang mana Nabi duduk. Apa yang Nabi akan buat? Nabi akan membaca mi'atu marrah, 100 kali. Kita akan baca istighfar kejap lagi, min qabli an yakum, sebelum Nabi berdiri. Maka ini pun kita boleh amalkan sebelum bangun daripada sesuatu majlis, membaca 100 kali agar diampunkan kekurangan pada majlis tersebut. Maka apa yang Nabi baca 100 kali, kata Abdullah bin Umar, Nabi akan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Maka Nabi baca 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur. Nabi baca pada waktu itu beberapa kali. Dan ini menjadi amalan yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatut kita pegang. Sebab kadang-kala kalaulah kita tak memohon keampunan, akan menjadi asbab penyesalan apabila kita nampak banyaknya perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kita ucapkan sewaktu duduk dalam sesuatu majlis dan sebagainya. Terus bab yang ke-40 berkenaan tentang doa sewaktu dalam kesempitan dan kesusahan. Al-karab bermaksud sewaktu dalam kesusahan. Kata Imam Tirmizi, ma yakul, apa yang patut dibacakan indal karab, ketika mana dalam kesusahan. 3453. Terus
daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, kerap berdoa, indal karab, ketika mana diuji dengan kesusahan dan kesukaran. Maka apakah doanya? Sama-sama kita baca, la ilaha illallah al-halimul hakim, la ilaha illallah Rabbul arshil azim, la ilaha illallah Rabbus samawat wal ard wa Rabbul arshil karim. Maka terjemahnya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Al-Halim, zat yang maha lembut. Al-Hakim, maha bijaksana. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Rabbul arshil azim, pemilik arasy yang agung. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Rabbus samawat, Rabb, pemilik langit dan bumi, dan pemilik arasy yang mulia. Lalu ketika mana kita dalam ujian, kita berterusan baca doa ini, berterusan baca, insya-Allah akan dipermudahkan kesulitan tersebut. Cumanya pada muka surat sebelum ini, pada sinhara, pada baris yang kedua, kata Imam, pada baris yang keempat, minta maaf, maka kata Imam Tibi rahimahullah, fa in qila hadza dhikrun wa laysa fihi du'aun yuzilul karb. Kata Imam Tibi, kalaulah ada orang buat soalan, kata doa waktu susah, tapi dalam yang kita baca tadi hanya zikir memuji Allah, tak ada langsung doa menyebut untuk dihilangkan kesusahan. Apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata para ulama, yang pertama, anna hadza dzikra yustaftahu bihi doa. Sebenarnya zikir ini dimulakan sebagai permulaan untuk doa-doa yang kita nak buat. Waktu dalam susah, bila kita nak doa, banyakkan dulu zikir ni, kemudian pada waktu itu barulah berdoa. Yang kedua, wasani, maka disebutkan kerana berdasarkan sepotong hadis Nabi, man syaghalahu, barang siapa yang pada waktu itu menjadi sibuk disebabkan pada waktu itu berzikir, maka aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang orang meminta-minta pada waktu itu diberikan. Maka sebab itu, daripada meminta, Allah dah tahu pun susah kita, maka kita digalakkan untuk berzikir. Orang yang berzikir akan dapat lebih daripada orang yang berdoa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu alaihi wasallam bimislih, riwayat yang lebih kurang sama. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3454. Terus daripada baginda Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW, kana idza ahammahu, apabila baginda Nabi SAW didatangi oleh sesuatu urusan yang besar, al-amru, satu urusan yang besar, ada sesuatu urusan yang besar yang datang kepada baginda, maka apa Nabi akan buat? Kata Abu Hurairah, rafa'a ra'sahu ila sama', Nabi akan mengangkat kepala baginda ke langit. Kemudian Nabi akan membaca, sama-sama ikut, subhanallahil azim. Nabi akan berkata perkara tersebut. Wa idza ijtahada fid du'a, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh nakkan pada waktu itu doa tersebut dikabulkan, maka Nabi akan membaca dalam doa baginda, ya hayyu ya qayyum. Maka kalaulah diuji, maka Nabi sebut subhanallahil azim. Kalaulah doa tersebut penting, Nabi akan memperbanyakkan ya hayyu ya qayyum. Hadis ini adalah hadis yang hadis yang gharib. Terus bab yang ke-41 berkenaan tentang apakah yang kita patut baca apabila kita nak berhenti di sesuatu tempat. Nazala manzila, nak berhenti di sesuatu tempat, nak berhenti dekat RNR, nak berhenti dekat tepi jalan rehat sekejap, nak berhenti mana-mana.
maka pada waktu itu apakah yang patut kita baca? Nazala manzila juga bermaksud doa yang patut dibaca ketika mana masuk ke rumah. Ianya juga boleh diambil daripada sudut maksud tersebut. Terus daripada sahabat Nabi Khawla binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man nazala manzila, barang siapa yang berhenti di sesuatu tempat, barang siapa yang berhenti di sesuatu tempat, lalu dia membaca, sama-sama ikut, a'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Terjemahan daripada zikir doa tadi. Min syarri ma, daripada kejahatan, ma khalaq, apa jua yang Allah telah ciptakan. Terus maka sabda Nabi, barang siapa yang membaca ini, lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang akan mendatangkan mudarat kepadanya, sabda Nabi, sehinggalah dia bergerak pergi meninggalkan tempat tersebut. Bila dia bangun pergi, barulah pada waktu itu benda yang sepatutnya mendatangkan mudarat, pada waktu itu dilepaskan dan sebagainya. Lalu bila nak berhenti mana-mana, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kebanyakan kita dah hafal pun. Terus Terus bab yang ke-42, ketika mana nak bermusafir, nak baca doa apa? Doa ni kalau kita naik Saudi Airlines nak pergi mana-mana, dia mulakan dengan doa ni. Supaya kita mulakan permusafiran dalam doa. Terus 3, 5, 3, 4, 5, 6. Terus maka kata Abu Hurairah, adalah Nabi SAW apabila baginda bermusafir, farakiba rahilatah, maka Nabi telah menunggang tunggangan baginda, kenderaan baginda. Qala, maka mengisyaratkan, bi usbu'ihi, dengan tangannya, wa madda syu'bah usbu'ah, dan pada waktu itu telah telah mengisyaratkan syu'bah dengan jarinya, maksudnya menunjukkan pada waktu itu perjalanan yang jauh dan Nabi dah mula bermusafir. Maka apakah doa yang Nabi akan baca, kata Abu Hurairah? Jom kita baca sama-sama. Allahumma anta as-sahibu fis safar, ya Allah, dikaulah peneman aku sewaktu dalam permusafiran, wal khalifatu fil ahl, dan pengganti yang menjaga keluargaku. Allahumma asbahna binushik, ya Allah, sesungguhnya kami berpagi pada waktu itu binushik, dengan kebaikan. Wa qabilna, dan terimalah kami, bizimmah, dengan pada waktu itu tanggung. Aminah ikut sekali. Semua ikut ke? Okey. Wa qabilna, lagi sekali, wa qabilna, dan terimalah kami, bizimmah, dengan tanggungjawab, dengan pada waktu itu penjagaan. Ya Allah, terimalah kami dengan penjagaanmu. Allahumma izwi lanal ard, ya Allah, lipatkanlah untuk kami, pendekkanlah jarak untuk kami perjalanan di muka bumi. Wahawin alaina as-safar, permudahkanlah untuk kami permusafiran. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abati al-munqalab, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada susah payah permusafiran dan juga daripada
keletihan sewaktu pulang. Maka ini doa yang kita boleh baca ketika mana nak bermusafir selain daripada subhanalladzi sakharana dan doa-doa yang lain. Riwayat serta baca, habiskan sanad tu. Bila qala hadatsana. Terus Hadirin lihat, kemudian kita rehat sekejap. Terus adalah Nabi SAW kata Abdullah bin Sarjis, apabila nak bermusafir, baginda akan membaca doa yang lebih kurang sama, cuma ada beberapa perkataan berbeza. Allahumma anta, suara putus sekejap. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma ishabna fi safarina wakhlufna fi ahlina. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wa minal hawr ba'dal kawr wa min da'watil mazlum wa min su'il manzar fil ahli wal mal. Maka ini antara doa yang lain ketika mana nak bermusafir. Perkataannya lebih kurang sama, cuma ada satu dua perkataan yang sirahnya berbeza. Terus hadza maksudnya kita berlindung daripada ketaatan kepada kekufuran, daripada ketaatan kepada maksiat, kita berlindung. Innama ya'ni rujuk. Baca. Maka itu yang kita minta perlindungan, dalam bahasa mudahnya minal haur ba'dal kaun ataupun minal haur ba'dal kaur. Bab yang ke-43 jam 10.15 insya-Allah. Kita jumpa balik nanti insya-Allah.